الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. رب تمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد رب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, saat ini Allah kita berada dalam majlis ilmu. Minta maaf terlambat sebab saya tengah buat kereta depan di tengah jalan. Dia buka benih, apa benda takut tadi tu. Elak sampai dekat nak naik jambatan tak tahu, dia mati diri. Potong satu ben dia mati diri, ben dia potong pula. Bismillah. Ustaz hidup balik, tak tahu ni kiri. Balik ni orang tengok, tapi mudah-mudahan isteri dah biar orang buat. Tak apalah, insyaAllah. Kita tengok waktu pun dah lewat, kita baca Rafi'ah. Ada dah, Alhamdulillah. Sekali lagi kita pergi tu kan? Kita pergi tu kan? Kita lambat, aku ada baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berada dengan kita hadis 40 dengan hadis 40 yang muka suratnya kalau yang Rumi 40 juga. Muka surat Rumi 40 juga. Yang lain lagi saya tahu. Jumpa no. Ada wika apalah. Biar sama-sama cari sini bawah. Baiklah, Alhamdulillah saya ikut apa yang kita lalui mukaddimah kepada hadis 40 ini. Nampak gayanya Ustaz Mustafa Abdul Rahman yang penterjemah dan penyusun kepada hadis 40 ini bukan sembarangan orang yang bukan saja sekarang, tapi mukaddimah dia sudah membuka minda kita banyak berkenaan benda kalau kita nak media hadis, banyak benda yang kita perlu reti sebelum kita media hadis. Itu dia. Cumanya yang kita dipaksiri, kalau ada rezeki kita nanti kita minta dengan kita punya pengurusi kita minta hadis khususiat Rasul. Hadis khususiat Rasul tu maksud macam mana? Hadis-hadis yang cerita khusus yang Nabi boleh buat, kita tak boleh buat. Itu cerita dia. Ya. Saya nak cerita contoh banyak-banyak tak pandai, tapi kalaulah cerita ni pun saya pun dalam proses orang kata meneliti menjadi. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar kisah bagaimana Rasulullah SAW cuci dia punya darah bekam. Lepas tu bagi kat sahabat suruh buat kan? Yang tu saya kata speciality, saya tak boleh beritahu sahih ke tidak. Tapi bila buat, sahabat tu tak buat tapi dia makan. Yang tu yang saya tak mahu cerita, kata cerita lepas kat sahih tau. Sebab ada satu hadis yang dia menyatakan, atau pandangan dia menyatakan bahasanya
apa saja yang keluar daripada batang tubuh Nabi, siapa pernah sentuh dan makan dia tidak akan disentuh Nabi neraka kan. Jadi semua tu dalam penilaian saya sebenarnya. Sebab tu bila benda yang saya tak pasti, saya tak akan cerita untuk tanpa pakai. Sekadar maklumat umum macam tu boleh. Maknanya sekarang bila kita belajar Rasul, kalau ikut hukum makan darah, lepas tu hak kotor pula bekam pula kan. Benda tu nanti jadi haram. Adakah hak yang darah Nabi minta haram, orang lain pula haram? Adakah benda yang kita cerita ni betul macam kita belajar adalah hadis palsu yang sekadar nak bagi cerita seronok, nak bagi promosi kita saja? Yang tu yang kita nak minta. Sebab kalau dia betul khusus Rasul, yang tu kita tak ada kata apa. Contoh dah kan, kahwin 9 setelah bagi Nabi, kita mana boleh kan, itu bagi Nabi kan. Ada banyak benda khususiat. Kalau di Mesir dulu, Syekh Nuruddin Marbau Badar Al-Maki telah pernah mengarang satu kitab, satu lebih kurang dalam 2 muka surat, dan dibincang dan didiskusikan di Jihad Fatah pada waktu tentang khususiat Rasul saja. Benda-benda yang Rasul buat nak dicerita, tapi kita tak boleh buat. Itu dia. Jadi maknanya amalan Nabi yang dikatakan ikut sunnah Nabi ni, ada sunnah yang boleh kita buat, ada benda yang tak boleh. Yang tu yang kita kena mati. Dan kita kalau kita cerita pula, jadi orang yang tersangat tinggi semangat ikut Nabi, pasal apa Nabi boleh buat, dia tak boleh buat? Dia tak tahu tajuk khususiat Rasul. Tu yang kita kena ambil tahu. Dan hari ini tajuk yang kita nak belajar pula hari ini adalah riwayat ringkas imam hadis yang masyhur. Faham tajuk tak? Riwayat ringkas imam hadis yang masyhur. Melihat pada tajuk ni, bila sebut riwayat, cerita sejarah hidup, bagaimana perjalanan hidup dan perjalanan pengajian imam hadis. Ya? Bila sebut yang masyhur, diambil bukan semua imam. Dalam kitab ni terhad kepada 6 imam sahaja. Okay? Kalau ikut dia sebut 6 imam, dia bagi kutubus sittah. Istilah pengajian hadis ini kutubus sittah. Kutubus sittah adalah imam yang 6 ini sahaja. Kitab yang dikarang oleh 6 imam ini sahaja. Siapa dia imam ni? Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Dawud, yang keempat Imam Tirmidzi, yang kelima Imam Nasa'i, yang keenam Imam Ibn Majah. Tetapi di sana ada satu lagi imam-imam yang masyhur juga, tapi tak disebut dalam kitab ni, iaitu apa? Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi. Dia ada lagi 3 lagi, dia bagi kutubut tis'ah, kitab 9. Kitab 9 untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, orientalis. Faham tak kalimah orientalis? Faham? Minta maaf, siapa tak faham kalimah orientalis? Okey, orientalis ni orang yang benua Eropah di barat datang ke sebelah timur, di timur tengah mengaji ilmu Islam, dia boleh di sana. Sebab itulah sebelum mereka ada orientalis ni kan, orang Eropah dalam dunia yang gelap. Dia tak ada apa model, dia tak ada apa benda kemajuan dia. Tapi bila mereka main mengaji, mereka mengaji dalam bentuk sama ada hasaran Baghdad, atau ambil kitab walik, mengaji belajar macam mana. Tapi akhirnya mereka balik, mereka mengkaji ilmu Islam yang mereka buat satu disiplin ilmu. Banyak benda yang hak kita punya, Islam punya, mereka kata kita mereka. Teori matematik Khawarizmi, mereka kata mereka punya. Okay, ilmu doktorat siapa punya? Ibn Sina. Dapat semua kat sana. Semua kedudukan kitab juga utama pun duduk sana. Sampai bersyarah saya yang ada anak muridnya kan buat PhD di UK. Bila buat PhD agama di UK, satu muka surat nak ambil kitab original yang sumber asal kitab original bahasa original RM10 saja. Daripada semua dia. Dia pun ambil itu, dia pun simpan bahan dia pun buat niaga buat duit. Ngaji juga, tapi satu muka RM10. Otak setiap pincah dah. Tidak punya dah jadi macam tu. Kalau ikut khazanah Islam tu banyak di sana. Itu satu. Yang keduanya, berkenaan dengan hadis-hadis yang kita nak belajar ni, kita dah langkau ke peringkat yang 3, tajuk yang kita belajar. Dari sini pengajian ilmu hadis, sebab
sepatutnya kita kena mengaji hadis macam mana. Apa pengajaran hadis zaman Rasulullah? Sepatutnya tajuk sebelum kita belajar tajuk ni. Yang keduanya, macam mana pengajaran hadis zaman tabi'in, sahabat, lepas tu tabi'in. Ni dah jauh ni kan? Walaupun dah jauh, tapi tak apalah, kita ikut buku iaitu kita cerita secara yang pandang. Zaman Nabi SAW, hadis dilarang ditulis oleh Nabi SAW. Nabi tak tulis hadis. Pasal apa Nabi tak tulis hadis? Sebab takut bercampur hadis dengan Quran. Takut bercampur. Sebab bahan penulisan, alat penulisan terhad, dan orang kata interaksi Rasulullah dengan sahabat juga terhad. Ni Quran turun, Nabi hurai Allah hadis. Sebab itulah di antara kitab yang kalau tuan-tuan mau tengok, tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir adalah di antara kitab tafsir yang orang kata besar dan padat dengan isi ayat Quran, huraiannya berdasarkan hadis. Ayat Quran, huraiannya berdasarkan hadis. Mana-mana kitab Al-Quran yang dihuraikan berdasarkan hadis dipanggil kitab tafsir dunia At-Tafsir bil Ma'thur. At-Tafsir bil Ma'thur. Tu. Bila kita buka tafsir, nampak ayat banyak itu huraian dia hadis. Nabi kata macam ni, Nabi kata macam ni. Dia pakai tafsir bil Ma'thur. Kalau kita buka kitab tafsir pula, lepas ayat Quran ada hadis, dia hurai pula hadis tu berdasarkan pandangan ulama dan pandangan akal. Macam mana teori sains, macam mana teori geografi, macam mana pandangan ini, dia tu dipanggil tafsir bil ra'yi, tafsir dengan pandangan akal. Tapi kalau lah hurai dengan akal dulu, hadis tolak belakang, jadi masalah. Pasal apa? Hak tu kadang-kadang kita boleh rekod sendiri huraian ayat Quran. Okey, baik. Pasal apa ni? Pasal apa dulu? Yang pertama, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang lahir pada tahun 194 Hijrah dan berakhir pada tahun 256 Hijrah. Pada Masihnya 810 Masihi sehingga 870 Masihi. Okay, baik, tak apa. Kalau saya di sekolah, saya suruh untuk sekolah musik. Kita cuba kira tengok umur ada berapa tahun. Kan? Kira tengok umur Imam Bukhari berapa tahun? 2, 5, 6, tolak 1, 9, 4 6 tolak 4, 3, 2 15 tolak 9, 3 apa? 3, 6 kan? 60 dah kan? 62 tak apa? Sedang-sedang lah rumah. Kalau ikut saya salah kira dia apa? Baik, Imam Bukhari ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Ini perangai kepada imam-imam yang besar-besar. Kalau orang tanya aja, mas muka ya akhi, dia kata ana Abu Abdillah. Kenapa dia agak itu? Dia tak mahu nama sebenarnya glamour, nama yang terkenal. Dia guna nama anak dia, ataupun dia guna nama bapa dia, atau nama guna orang yang dia suka, atau dia satu gelaran dia tak sendiri. Aku Abu Abdillah. Baik. Nama dia betul apa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Di mana Al-Bukhari ni? Bukhari terletak dalam satu wilayah di Rusia. Imam Bukhari lahirnya di Rusia. Bukan di tanah Mekah, bukan di tanah Madinah, bukan di tanah Syria, bukan di Mesir, Rusia. Kalau ikut Rusia negara komunis, tapi lahir imam hebat di sana. Macam mana boleh lahir dengan imam hebat? Pasal ada sahabat yang berhijrah mengembangkan Islam di sana, tinggal dekat kampung halaman semua. Selepas Rusia lintas di China lagi. Tanah besar Rusia bukan kecil. Kalau nak tahu besar kecil Rusia tu, balik buka peta dunia, tengok Malaysia letak mana, Rusia besar mana, buka tengok berapa inci Malaysia, berapa inci Rusia. Luas tu. Rusia tu. Tak tahu nak cerita macam mana. Okey, satu. Beliau mulai belajar sejak berumur 11 tahun di Bukhara. 11 tahun belajar hadis. Kemudian datang mengerjakan haji di Mekah, lalu belajar ilmu hadis dari para ulama Mekah. Kemudian di Madinah, Iraq, dan di kota-kota besar seluruh negara Islam.
dalam masa 16 tahun lamanya. Kita buat penjelasan betul. Abang Ustaz saya mengaji rumah 7 tahun lagi. 6 tahun saya pergi pasti dah. Dah saya rumah. Saya mengaji lebih lama pada Imam Bukhari ini. Baik. Menurut riwayat, beliau pernah belajar kepada 1000 orang guru untuk mendengar hadis hingga dia kenal. Sikit ke banyak guru ya. Seorang imam yang telah menghafaz berpuluh ribu hadis, 45 hadis tak faham. Satu hadis pun tak masuk lagi. Nak cerita bagi ni kelebihan ulama di sini. Tak ada nak akhir balik Quran tu khatam dah. Bukan khatam macam kita aku khatam ngapai. Khatam ngapai dah. Ada raba balik tu boleh mengaji bahasa betul sok-sok tak. Kita ada 6 orang habis Iqra'. Kadang-kadang kelah habis Quran kita boleh disut kira bagus, memang bagi display sungguh lah tu. Mana dia jaga pada kecil ya. Lihat. Okey, baik. Berpuluh hadis dengan cukup sempurna serta tahan diuji kekuatan ingatan dia. Betul? Faham tak maksud dia? Maksud dia berpuluh ribu hadis yang dah ngapai. Semua sanad dan matan 1 kali 5 tak lupa. Ingat semua. Dah terbit. Oh, bagus. Baik. Saya lah kan kadang-kadang bila kita pegang-pegang kecil ni ataupun tengah-tengah orang nak ulang kerja Quran, baca-baca saya dah masuk Yasin. Baca-baca Yasin masuk bawah. Bila kita lalai, dah masuk kan. Pasal apa? Kita daya ingatan kita, perhatian kita tak bagus. Sebab bila kita buat benda tu kita tak tunggu latihan. Kadang-kadang nak baca agak bismillah tu. Tak tadi benda tak tahu. Nak baca juga. Baik. Ada cerita yang mengatakan sewaktu beliau datang ke Baghdad, tengok, ulama hadis yang terkemuka di kota itu telah berusaha menguji kekuatan ilmu beliau. Dulu-dulu orang kalau kita setakat ngapal Quran orang tak boleh macam apa? Hak ngapal Quran boleh tak apa? Orang akan tabik ngapal hadis. Wah, masa tu ngapal Quran kira dah dibaca biasa sangat dah. Boleh tak apa dengan Quran? Kita tak nak cari ngapal. Ngapal Quran membayang tak ada. Ada pun. Tak ada 30 bidang. Baik, kita pilih lagi. Seorang ulama hadis yang terkemuka di kota itu telah berusaha menguji kekuatan ilmu beliau. Mereka telah kemukakan kepada beliau sebanyak 100 hadis yang dicampur adukkan dan dikacau bilaukan sanad dan matan lafaz hadis. Kemudian diminta menerangkan dan membetulkannya. Oleh itu, beliau segera dinyatakan hadis ini dengan menerangkan sanad bagi tiap-tiap matan menurut yang dihafaznya. Dengan ini barulah mereka tahu kebolehan beliau dan terus mengambil kelebihannya. Saya sengaja baca tak murah sebab saya nak baca isi banyak bagian sini ni. Ayat tajuk ni. Okey, baik. Beliau mempunyai kitab sahih yang terkenal dengan nama Sahih Bukhari. Dalam kitab ini diisi dengan hadis-hadis yang sahih belaka. Beliau wafat pada tahun 250 Hijrah dalam usia 62 tahun dan tiada meninggalkan seorang anak jiwa. Jadi orang Imam Nawawi tak nikah. Dia tak ada anak dia. Tinggal dah. Okey, baik. Yang saya dah baca ni merupakan sedikit isi tambahan kepada kitab tentang Imam Bukhari. Kalau disebut sebagai istilahnya, saya baca kat Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Dia kata huwa amirul mu'minin fil hadis. Dia sebut amirul mu'minin ni, yang nampaknya adalah lautan hadis ratusan ribu.
Amirul Mukminin tu maknanya orang di antara orang yang banyak sangat ngapai. Baik. Dia ada Amirul Mukminin, ada hujjah, ada hafiz, ada istilah-istilah itu. Ya. Yang banyak ni ngapai, banyak ngapai, tapi setakat 5 dan 40 tak ada lagi lah. Tak ada istilah kata hafiz kan kita ni. Baik. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bazdiziyah. Ni hak kata panjang istilah kat dalam ni. Ni hak kita main di kuliah ni. Nama dia Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazdiziyah. Nak sebut sampai dalam kitab ni dia tak berbaris, tapi bawah letak dia habaq apa? Ba baris atas. Lepas tu ra baris mati. Dal baris bawah, zai mati. Dia habaq tu kita salah baca. Tu dia. Bazdiziyah ni apa dia? Merupakan salah tu makna dia. Dia kata al-dhira. Dhira ni hasta. Hasta. Hasta ketika lah dia kurang macam itulah. Tapi dhira hasta. Wa hadha huwa al-mashhur fi dhabtihi. Dan sebenarnya penggunaan istilah Bazdiziyah ni adalah masyhur dengan sebab apa dia? Seketiknya kekuatan ingatan yang ada pada Imam Bukhari. Okey, itu satu pandangan lah. Baik, kita pergi lagi. Kana jatuh Bazdiziyah majusiyan ala dini qaumihi. Adalah datuknya, neneknya. Siapa dia? Bazdiziyah tu majusiyan, seorang yang beragama Majusi. Okay. Ala dini qaumihi. Masa tu agama kaum dia tu penduduk Bukhara adalah agama Majusi. Ini cerita hal pertama tu dulu. Thumma aslama, kemudian dia memeluk Islam. Waladuhu al-Mughirah, anaknya anak Bazdiziyah ni namanya Mughirah. Kan kita baca tadi Ibrahim al-Mughirah kan. Dia Bazdiziyah. Nak sebut satu. Okey. Ala yadil Yaman al-Ja'fi wa ila al-Bukhari. Dia masuk Islam di atas tangan yang bernama Al-Yaman al-Juhfi wa ila al-Bukhari wa ila Bukhari Bukhara. Dan selepas dia masuk Islam, dia pergi kepada Bukhara. Pergi ke tempat yang mana Bukhara, yang tempat kelahiran Imam Bukhari lah. Baik, maka dinisbahkan Imam Bukhari pada tempat kelahiran tok wan dia. Bukhari ya. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun jaddu Ibrahim, neneknya lagi yang bernama Ibrahim, tidak dapat diketahui berita tentangnya. Dia kata falam naqif ala syai'in min akhbarihi, kami tak dapat cari dia punya beritanya. Wa amma waliduhu, adapun anaknya, anak Ibrahim tu Ismail, fakana aliman jalilan, dia adalah seorang alim yang sangat besar. Orang alim tu banyak. Imam Bukhari adalah orang alim. Sami'a min Hamad bin Ziyad, yang tertanya siapanya? Ni Hamad bin Zaid ni, Ziyad Zaid. Wal Imam Malik, dia ni belajar daripada Hamad bin Zaid dan Imam Malik. Baik. Dan orang-orang Iraq banyak ambil hadis daripada imam ni. Baik. Itu di antara sedikit daripada latar belakang. Bagaimana kisah hidup Imam Bukhari ni? Waqad jama'a waliduhu ila al-'ilmi wal wara' wat taqwa. Sungguhnya terhimpun walid ni bapaknya. Bapaknya terhimpun, ada dalam bapaknya tu pertama al-'ilmu, ilmu banyak. Yang kedua wal wara', orang yang wara' ni kita tengok mana? Ngaji tak kita wara'? Jadi wara' ni. Wara' ni orang yang banyak menjaga segala bentuk-bentuk, banyak-banyak. Kita hak haram tak sebut langsung. Ingat, kadang-kadang kenal juga. Hak makruh ni dia main, dia tak mau langsung dengan wara' ni. Sejak salah satu ciri-cirinya nak cerita tentang wara' ni, kita kena cerita lain lah. Wat taqwa, kalau taqwa ni lagi tinggi ya.
Bila ada orang datang kau ni habislah. Banyak orang ni jadi yang kata umi semua. Okey. Ruya anhu annahu qala 'inda wafati la a'lamu fi mali dirhaman min haram wala min syubha. Nampak? Dia kata ketika wafat dia la a'lamu, diceritakan tentang bagaimana sifat pak ni. La a'lamu, aku tak tahu fi mali, dalam hartaku, dirhaman, walaupun satu dirham, min haramin, daripada benda yang haram. Haram satu dirham, tak ada sekupang, tak ada sebit pun, tak ada juga haram. Jangan jaga. Baik. Wala min syubah, hak lagu-lagu pun tak ada. Sebab tu lah orang kata dia punya jaga yang makan minum sampai harta masuk tu, tengok channel mana masuk, ruang mana masuk. Dia berada check duit main mana, banyak mana, nak simpan, nak guna untuk camat. Baik. Kita ni kadang-kadang waktu sunat tak ada masalah kan. Dengan nak kata duit ni tak apa nak elok nak ambil tak tersambil lah. Tapi kalau dalam keadaan tersangat memerlukan, yang tu yang menyakkan diri tu, yang menyakkan diri lah, ya Allah jangan selamatkanlah aku daripada harta yang haram. Minta sepihoi, biar kata susah miskin tak apa, daripada makan benda haram. Ejeklah kot mana pun minta lah doa dengan Allah supaya ada ruang rezeki yang bagi kamu. Itu dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sedikit daripada Imam Bukhari. Baik. Fal Bukhari min baiti ilmin, baiti ilmin. Maka Imam Bukhari daripada rumah ilmu, wa dinin, rumah agama, wa warahin. Pak dia alim warah, anak takkan jadi perik. Anak jadi alim macam bapa. Sebab pak tu jaga suku-suku. Kalau pak jaga makan, takkan anak nak pian. Kan? Fala ajaba anna waratha hadhihi al-khilal al-karimah fi ma waratha an abihi. Baik, dia kata tidak peliklah, dia kata bahasanya telah mewarisi akhlak, perangai, sikap yang baik ni, sikap yang mulia ni daripada warisan pak ni. Pak dia. Sebab tu kita rasa segan bila anak kita buat pengantin elok, yang malu bukan anak. Yang malu adalah mak dan ayah. Pasal apa? Semua set kepala orang. Kalau anak jenis yang bulat celupak, kau mencarut, pak dia ada rumah 25 macam tu. Kadang-kadang tak pun. Tapi kadang-kadang pengaruh orang kuat. Tapi maknanya sekarang ni, kalau mak buat yang sensitif, kalau dia biasa di luar dalam cakap celupak, mencarut, dia rumah dia keluar juga. Hak tu kena bagi punishment. Bagi denda, bagi pasal nak pergi takdid. Apa itu takdid? Bagi denda yang membolehkan dengar. Jangan cakap dah. Dan ni. Tak tahulah, saya takut zaman ni. Kadang-kadang kata di luar tu budak-budak cakap ikutlah nak sembahyang. Terus kata budak waktu tu itu kadang-kadang kan tak jaga. Cakap ikutlah. Okey, itu di antara kisah Imam Bukhari. Kalau ikut hari ini saja baca tajuk Imam Bukhari ni tak habis kan. Tapi tak apalah, kita ambil hadis dulu. Nanti ada masalah kita cerita panjang lebar tentang Imam Bukhari yang sebenarnya. Seronoknya apa? Saya nak cerita hak mana? Apabila berkenaan dengan Imam Bukhari tadi ni, kan? Apabila dia pergi ke mana? Pergi ke Baghdad tadi. Orang-orang Baghdad telah tes dia kan? Tes dia. Biasa nak tengok kitab hadis yang ada lengkap dengan sanad yang tak potong satu kataan pun dan matan. Antara matan dengan sanad yang mana panjang? Kadang-kadang dia punya matan tu, sanad tu panjang pada matan kan? Sebab yang bawa tu ramai. Saya sengaja buat letaknya kadang-kadang boleh cucuk lagi, takut ini bicara dia tak keluar. Nak cucuk supaya apa? Boleh kita tengok maksudnya macam mana rupa hadis dan matan. Kadang-kadang contoh. Satu hadis ni kebanyakan kalian sajalah. Kalau 50 dia punya sanad dia 50 lama kan. Lepas tu panjang pula baca hadis tentang iman, Islam. Saya ingat kan? Apa kiamat tu kan? Hadis tu. Kadang-kadang yang bawa tu punya panjang banyak dia punya tu. Tapi bagi Imam Bukhari tak ada masalah. Sebab dia mengapai bukan satu. Semua dia mengapai tu, semua susun dekat yang pada Allah. Bila kau ni kata kan, saya andaikan macam lah. Kita ambil puzzle,
Tak puzzle. Hak main pulas tak cute tu. Kan? Tu nak bagi satu perumpamaan yang nak bagi senang kan? Kan? Puzzle apa biji? Puzzle tu kalau kita tengok belah ni ada 9 kan? 9. Atas ni 9 kan? 9 kan? Ya. Jumlah semua tak sampai 100 tau. Kan? Pusing hak cekak main dalam sini susun warna semua dapat sama. Tak? Kan? Tapi hadis yang Imam Bukhari ngapai pegang macam tu. Nak cerita bagi orang Baghdad, ulama dia dengar kata Imam Bukhari, Imam hebat, depa jemput dia main Baghdad, duduk satu majlis, depa habaq. Okey, lah ni hadis ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut an. Depa tahu tapi sengaja depa bagi selera tak ikut susunan. Yang hadis kelima depa hadis pertama. Ada hadis pertama buah hadis ke-10, hadis 10 buah kala hadis ke-7. Dia campur bagi terkaduk habis kan. Macam kita rapi lah bawa garam, bawa kan. Bawa kopi, bawa bila tu. Tu dia punya nak bagi senang faham. Kan? Baik. Lepas tu last sekali dia kata aku tak pandai, dia kata apa? Kata Imam Bukhari tak pandai. Dia pada tunggu tengok. Dia kata no. Okeylah macam ni lah, kata aku cuba selesai. Bila kata aku cuba selesai tu, orang yang pertama bagi matan. Okey, hang punya hadis matan dia macam ni. 1 2 3 4 an. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tuinya. Hantu dia. Sila, tui. Hak orang sampai kita tahu dia bagi selera. Tak? Dia batas sama orang ni. Tapi yang kedua pula. Lebih daripada 10 semua test tu. Semua dah bagi balik, dia susun balik. Asal balik, elok balik. Last sekali dia berkata memanglah memang adil sungguh hadis. Baru dapat ikrar sebagai imam yang apa? Imam yang sah. Subhanallah. Kita tak tahu kan. Kalau satu ingat hadis saja, kalau nak kira nak makan tetap ingat nama orang. Kau nak makan. Setiap pelajaran tu hak tiga ada mana-mana belajar. Quran sampai tak tahu macam mana. Tapi nak cerita lagi kehebatan yang Allah Taala bagi pada Imam Bukhari. Baik. Yang keduanya Imam Muslim. Yang lahir pada tahun 204 hingga 261 Hijrah. Ya. 819 Masehi hingga 874 Masehi. Imam Muslim ialah Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi, seorang imam hadis yang terkemuka sesudah Imam Bukhari. Baik. Sebenarnya yang dia kata nama tajuk rangkaian sebut, dia serta rangkaian sebut. Okey. Beliau berguru kepada Imam Bukhari. Tu dia. Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari. Baik. Dan kitabnya yang termasyhur ialah kitab Sahih Muslim yang disusun dalam tempoh 12 tahun. Sekarang saya tengoklah. Tak kisah. Saya pun lupa nak bawa, tadi kalau boleh bawa saya ingat nak bawa. Saya suka orang kata apa orang yang punya kelas kat sini. Bila sebut kitab Sahih Bukhari, ni kisah dia. Tak kisah reti baca pun, biasa tengok kulit pun jadi lah kan. Macam anak negara saya pergi mengaji pondok aja juga. Apa pada lengan? Ya. Dia kata aku kitab bila buat lagu semua aku tahu nama tapi tak nak baca apa. Tengok sih jadi. Dia pergi kerja pondok, kata kata 1 2 3 dia pergi kerja pondok. Pada lengan. Betul? Campak mampu ni. Apa? Dia mengaji. Waktu ngaji. Okey, daripada pagi sampai malam ngaji pondok. Ngaji ngajar kita. Lepas tu kata 4 lah imam maghrib dia. Itu satu bilangan saya orang ni. Dah satu bilangan saya ngaji, tak apalah kan. Dia kata abang kita pondok apa yang kita tahu. Kita ingatkah abang kita pondok itu okey. Kau punya aku ngapain nama kita. Tapi dia kata nama kita aku tak tahu kan. Tu dia. Lari jadi tu
Tok Bilal Masjid Ampang Jaya. Kalau pun di hadapan Nabi dengan jas kafar. Masa lepas Pak Nabi tak mau lah sama STA, tak mau. Pelik saya kawan-kawan. Tak mau nak sama dengan kita, tak mau. Kita sekolah nak ngaji dia pun tak mau. Dia pun nak kerja kan. Tak apa ambillah kerja. Dan sekali bila kita dah terlepas ke atas Allah macam mana kau mati kau nyesal. Tapi kadang-kadang ada tu yang memang tak boleh suka orang kata dari segi tak mampu dah nak ngaji kan. Macam tu. Kalau ikut saya punya standard kawan-kawan ni bukanlah dia yang cerdik sangat. Ada cerdik tapi yang masa yang mesti dia cerdik-cerdik kan, tapi hak keluar memang tak cerdik-cerdik sangat. Ada yang cerdik tapi tak banyak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau wafat pada tahun 261 Hijrah dalam usia 53 tahun. Saja. Baik. Kalau kita melihat kepada apa yang ada pada Imam Bukhari, Imam Muslim ni, subhanallah, ya. Teramat banyak kehebatan dia, ya, yang menyebabkan kalau kita perhati tengok ulama-ulama dulu. Okey, sekarang saya nak baca hak Imam Bukhari, patah balik sikit Imam Bukhari tadi. Imam Bukhari kitab yang dia karang, tak ada karang, ada 19 buah. Hak yang dapat ditulis lah. Sekadar ni saya baca untuk maklumat saja, mungkin dalam tadi untuk pengetahuan. Okay. Pertamanya Al-Jami' As-Sahih. Yang kedua Al-Adabul Mufrad. Yang ketiga At-Tarikhus Saghir, At-Tarikhul Awsat. Okey. Khalq Af'al al-Ibad. Saya tulis tak apa, nak sekadar kita tahu. Sekadar tahu saja. Nak tulis banyak. Kalau kata nak tulis lagi masalah. Sekadar maklumat saja. Okay. Al-Awali fil Hadis. Banyak. Kitab tafsir pun ada juga ditulis oleh Imam Bukhari. Ikut 19 ni banyak juga. Imam Muslim pun sama juga. Tetapi dari segi ketatnya penilaian, Imam Bukhari menilai hadis lebih ketat daripada Imam Muslim. Lagi ketat sangat. Baik. Tapi kehebatan yang ada pada Imam Bukhari dan Muslim, majoriti ulama hadis hafal Quran mereka juga adalah ahli sufi. Imam Muslim juga seorang ahli sufi. Semua duk satu. Depa adalah ahli fiqh, depa adalah ahli tauhid, depa adalah ahli semua komplit. Cuma yang terkenalnya dalam bidang hadis. Tu dia. Baik. Tetapi pula Imam Abu Dawud yang lahir pada tahun 202 Hijrah hingga 235 Hijrah. Dia pun umur panjang juga ni. Okey. 817 Masih hingga 888 Masih. Imam Abu Dawud Sulaiman bin Allah saya kitab Rumi ni nak baca nanti. Kitab Jawi dia apa? Al-As'am. Bin Ishaq Al-Asadi As-Sajastani. Baik. Berdasarkan kepada nama ni, kalau ikut nama Sajastani, ada seorang ulama yang digelar dirinya As-Sajastani, merupakan seorang ulama yang mengarang ilmu perbandingan mazhab. Ilmu perbandingan mazhab, lepas tu ilmu yang menceritakan agama-agama daripada bila wanihat, daripada agama Hindu, Buddha, dia kaji, lepas tu sampai pangkat mazhab-mazhab dalam Islam, Syiah, hanya Mu'tazilah, Jabariyah, semua kitabnya terbaik macam tu. Ni orang hebat ni, Sajastani. Kalau kita tengok apa yang ada kan seluruh dunia ni, bila kita baca kitab, tengok nama tempat, merata dunia ada ulama besar-besar. Kan? Rusia ada, China ada, siapa sangka Laksmana Cengho tu orang hebat. Kan? Terima Islam pun ada kita lagi. Betul lah dia ada dulu kan. Dia ke belakang. Tapi sejarah tu tak dibongkar, kata dia sebagai seorang Muslim. Tu sayang. Kalau dah diceritakan dalam sejarah, semua bangsa agama belajar kata Laksmana Cengho tu Muslim, orang akan hormat agama Islam pasal apa? Nampak Cina pun Muslim Islam. Padahal Islam bukan agama kita je kan. Semua bangsa adalah berhak untuk dapat agama Allah. Itu dia. Baik. Minta maaf lah nak cerita sikit. Masa saya di Mesir tu, Tuan Brunei Aziz Persahabatan Ziarah kami di Mesir, kita berucap dalam Dewan. Bila berucap dalam Dewan tu,
Dia kata apa? Dia kata mula-mula dia naik merentah di Kelantan. Dia kata dia panggil masyarakat Cina, ikut kepala masyarakat Cina. Dia bawa jalan pintu Cina. Masuk dalam masjid, hang duduk diam-diam, hang tengok. Aku nak sembahyang. Lepas sembahyang tu turun nanti kata apa? Hang tengok. Tu yang azan tadi siapa dia? Cina ke Melayu? Cina. Hak jadi imam tu Cina ke Melayu? Cina. Tok baca kitab Cina ke Melayu? Cina. Nak abang bagi Cina ni agama Islam kau tu Melayu kedok tu semua umat. Oh gitu kah? Dia jenis tak pernah keluar dunia tengok kan. Kalau kita dulu kita kalau kita Arab, Allah Arab lah Islam kat pada kita. Kan? Semua orang cakap gitu Arab baik. Memang orang Arab baik pun. Tapi gambaran kita dalam kepala tu. Macam saya sebelum BBC. Duk bayang Arab sini macam ni sampai lain daripada apa yang kita sangka tu. Okey, tak apa, sikit lagi. Beliau belajar hadis daripada ulama Iraq, Khurasan, Syam. Syam di mana ni Syam ni? Syria, Mesir dan lain-lain. Saya bila baca macam ni kan, saya rasa kita punya mujahadah untuk cari ilmu ni lebih kepada menghabiskan sisa-sisa umur. Orang kata apa? Waktu kalangan kita lah kan. Tapi ulama dulu dia train anak-anak dia. Hang mengaji dengan aku sampai habis, hang keluar pergi cari untuk guru lagi. Walaupun jauh pergi cari lagi. Hang susah mengaji tak apa, tapi hang dapat tu tak jauh dia dapat. Tu nak cerita begini kan. Sebab kalau nak lintas, cuba tengok Iraq, Khurasan, Syam, Mesir, tempat ni bukan yang dekat-dekat. Kalau naik kereta kita boleh kurang 30 kali kita jumpa tu tak apa lah. Ni jalan Singapura ni. Naik unta. Naik unta. Ya. Lepas tu ngaji tak kira bersetuju bersih panas. Kan? Padang pasir. Sekali kita cerita orang yang Mekah dulu-dulu akan bayar. Tengok filem kan? Oh dia dengar bukan dan dia dengar kasar dia dengan kaki dia tengok pagi cantik-cantik tu. Nah, atas kapal tu 3 bulan 6 bulan kan. Atas kapal tu perlu kali terakhir dah. Sekiranya perpisahan kali terakhir kan. Tak tahu apa jadi kena dan terapi ada hak jangan pergi muda-muda macam kamu kan. Itu baru pergi nak buat ibadat haji hanya berapa 14 hari duduk sana. Lah ni 14 hari dulu kalau lama kan. Balik pula kadang-kadang 6 bulan setahun tu habis berjalan. Nah, untuk buat satu ibadat menjaga haji. Tapi ulama dulu pergi merantau dan keadaan bekalan yang serba sederhana. Duduk sana korban masa tinggal habis-habis balik semua. Padahal nak jadi orang alim, jadi ilmu, dapat ilmu. Kita punya madah tak sampai tu. Sebab tu kita punya nilai ilmu, kita tak rasa kita punya nilai ilmu ni berharga. Sebab kita dapat nak dapat kan? Nak pergi pun tak apa, tapi kena ingat, sampai satu ketika akan menjadi satu masalah ketika jika ditakdirkan bila meninggal seorang kena khidmat sebagai jenazah tak ada. Sampai ke walau dah pun ni di tempat dia atau tempat dia. Lima tak ni. Ambil lima tak ni. Mandi player tu nak jadi makan jenazah pakai takut. Tak reti pada hari sembahyang punya rasa senang. Hak sembahyang waktu dengan imam Jumaat ni lah banyak masjid dah masalah. Bila mati hak yang mahal bila mau ni hak nak ganti baru tak ada. Ambil yang terpakai hak sekadar apa yang boleh. Dia. Pasal apa? Orang lain menilai ilmu dari sudut tak apa. Aku tak ada lagi sibuk. Jadi kita waktu masih ada lagi orang-orang alim ni. Bukan macam saya lah orang kata hak yang tutup urusan ni. Dan rebut waktu pergi mengaji korek tak pernah dapat. Paling kurang kita himpun, kemudian hak amai, kemudian hak sebar pada orang lain. Masalah kita mengaji, kita setting minda kita. Aku takkan nak bagi untuk aku je. Kalau dia jangan macam tu. Dia kata aku boleh pergi mengaji kau bersangkut orang. Tak apa, itu cabaran pertama sebenarnya orang mengaji. Sebab nak jadi ahli bukan mudah. Baik. Karangan beliau yang masyhur ialah As-Sunan. Mengenai kitab ini beliau berkata, aku tuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebanyak 500,000 hadis. 500,000. Kemudian aku pilih dan aku susun dalam kitab As-Sunan ini sebanyak 4,800 hadis yang sahih sahaja atau mendekati yang sahih. Berapa tengok? 500,000 yang dia pilih semua yang baginya 4,800. Kita katakan 5,000, tak boleh kata 5,000, 4,800 juga. Berapa nisbah patuh daripada 500,000? Kalau kita kata 10% yang berat. Kalau kita 500,000, 10% ni adalah 50,000. Kan? 10% 50,000. 1%-nya 1,000. 1%-nya 1,000. 5,000 dah. Sekarang ni 480, 4,800. 4,800 lebih kurang tak sampai pun 1% hadis sahih yang didapati oleh Imam Abu Dawud. Sebab tu hadis sahih ni nak dapat dia susah. Cuba banyak tengok 500,000 banyak mana masa dia korbankan untuk tatbih hadis. Untuk ni orang-orang jelas saya datang pakai. Sekali dia buat dah tatbih, contohnya kita tengok Syekh Al-Nabawi. Dia himpun, dia terjemah kitab satu mili tu, Jami' Tirmizi, dia ulang main. Berapa banyak mana manusia pakai belajar hak kitab dia buat. Berapa tahun dia garang. Subhanallah. Baik. Beliau terkenal sebagai seorang mujtahid. Siapa dia mujtahid? Orang yang layak beristihad. Di antara penetapannya ialah tiada dapat diqadhakan sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Siapa saja nak sembahyang berdasarkan ijtihad Imam Abu Dawud tidak boleh qadha sembahyang tersebut. Han jawab nantilah dengan Allah. Contohlah, dia habis sembahyang syariat televisi. Saya malah tak mau sembahyang. Yang tu orang bertega lah itu. Okay. Beliau wafat di Basrah pada tahun 275 Hijrah dan usia 73 tahun. Bagi dia yang keempat, Imam Tirmizi, baca dengan Tirmizi 209 hingga 299 Hijrah, ya. 824 Masih hingga 893 Masih. Imam Tirmizi ialah Abu Isa Muhammad bin Isa As-Salmi. Kalau Ustaz Salmi dia baca kitab dia seronok. Kita ada juga sebut nama saya. Ya. Abu Isa Muhammad bin Isa As-Salmi At-Tirmizi, orang Tirmizi. Di mana Tirmizi? Beliau seorang imam ilmu hadis. Setelah lama mempelajarinya di Khurasan. Khurasan belah mana? Juga belah Rusia juga. Iraq dan Hijaz. Hijaz di mana? Hijaz. Tahu tak? Hijaz di Arab Saudi. Saudi mana tanah Arab? Tanah tinggi Arab. Karangan beliau yang terkenal ialah Jami' Tirmizi. Beliau pernah berkata, jadi kata-kata ni saya pernah dengar masa Syekh Nuruddin Perba Bajar Al-Hakim baca di Kairah. Dia habakkan kemudian. Dia kata apa? Siapa yang ada kitab Tirmizi di dalam rumah, seolah Rasulullah berada dalam rumah dia. Itu dia macam tu, seolah. Baik. Kita tengok apa Imam Tirmizi kata. Bahawa setelah aku terangkan kitab ini, aku perlihatkan kepada ulama-ulama Hijaz, Iraq dan Khurasan. Maknanya dia garang dulu dah. Dia garang dulu dah, dia bawa, dia tunjukkan ulama-ulama lah. Mereka semua berkata bahawa barang siapa ada menyimpan kitab ini, seolah-olah di rumahnya ada Nabi sedang berkata-kata. Boleh faham maksudnya? Faham? Bapa ada yang sikapan. Maksudnya contohlah, siapa beli kitab Bahrul Madi tu,
Hak baru mati itu tak habis lagi. Sebab yang tu baru ringkasan. Ada lagi. Ya? Baru mati itu ambil bodoh rumah, balik daripada jilid pertama selok. Bukan selok dia punya muka surat isi dia. Selok tajuk. Selok isi tak habis. Baca tajuk aja. Baca tajuk saja. Tak ada nak habaq lagi. Baca tajuk daripada abwabul iman, abwabul ibadah ilmu sampai ke jilid sebelah yang terakhir tu dia macam ni. Yang ni orang panggil apa? Satu jilid dah sebuah. Satu nafkah pandai. Satu nafkah.